Assalamualaikum dan salam tahun baru tahun 2021. Jadi untuk tahun ini kita kembali bersiaran dalam Green Talk dalam musim terbaru di mana kami akan membawa lebih ramai tetamu-tetamu jemputan untuk berbincang dan berkongsi pandangan tentang isu-isu berkaitan dengan alam sekitar, teknologi hijau dan perubahan iklim di negara ini. Jadi untuk pembukaan episod baru ataupun musim baru Green Talk tahun ini, kita membawa seorang tetamu yang cukup istimewa di mana beliau akan berkongsi tentang perancangan serta perjalanan beliau dalam menangani isu alam sekitar di negara ini, iaitu tak lain tak bukan Menteri Alam Sekitar dan Air ataupun nama singkatannya KASA, iaitu YB Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Assalamualaikum YB, apa khabar? Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat tahniahlah Green Talk kerana banyak melaksanakan program-program inovasi dan sekurang-kurangnya kita mendapat menyampaikan mesej kita apa yang kita laksanakan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih YB. Terima kasih sebab sudi bersama kami pada hari ini, YB. Baiklah YB, seperti kita tahu, YB telah memimpin Kementerian Alam Sekitar dan Air ini selama hampir setahun sekarang. Jadi mungkin YB boleh kongsikan sedikit bagaimana YB lihat perubahan atau peningkatan Kementerian Alam Sekitar dan Air ini daripada mula penubuhan dia sehingga sekarang, YB. Baik, terima kasih. Pertama sekali bila saya diamanahkan di Kementerian Alam Sekitar dan Air, perkara pertama yang saya lihat ialah tentang apa yang telah dilaksana dan komitmen-komitmen kerajaan, sama ada peringkat antarabangsa ataupun dalam konteks komitmen kita sebagai kerajaan sebelum ini. Dan saya mengerti bahawa ada beberapa aspek yang kita kekal dan kita teruskan agenda tersebut. Sebab saya tengok kita tidak perlu buat satu perubahan melainkan ada elemen-elemen yang perlu. Jadi saya teruskan beberapa agenda yang telah kita susun sebelum ini, komitmen kita di peringkat antarabangsa termasuk Paris Agreement dan beberapa komitmen kita yang lain. Cuma saya tengok ada dua sektor. Yang pertama sekali sektor alam sekitar. Kita tahu bahawa sektor alam sekitar ni dia terikat dengan Akta 1974 dan Akta ni terlalu lama sebenarnya, yang perlu disemak kembali dan perlu dilihat kembali lah. Jadi berhubung dengan akta ini, saya telah pun melihat bahawa perlunya suatu penambahbaikan dia buat, sama ada dari segi hukuman ataupun denda, compound dan sebagainya. Jadi kita telah pun cuba merangka suatu wawasan yang kita letakkan sebagai wawasan tahun Hala 7 KASA 2030, di mana kita letakkan perincian kepada apa yang ingin kita capai menjelang tahun 2030. Dan kita pun adakan pemukiman retreat kita di peringkat kementerian. Alhamdulillah kita berhasil meletakkan suatu Hala 7 2030, termasuklah meminda Akta Alam Sekitar dan Air ataupun Akta Alam Sekitar 1974 supaya hukuman dapat kita tingkatkan dan keupayaan agensi kita dapat kita tingkatkan. Sebagai contoh, di peringkat Jabatan Alam Sekitar biasanya orang melihat kepada aspek penguatkuasaan. Saya lihat bahawa penguatkuasaan satu aspek yang penting, tetapi yang lebih penting ialah bagaimana agensi ini mampu mencegah elemen pencemaran alam sekitar. Jadi kita perlukan peningkatan image penguatkuasa kita, kenderaan perlu ditingkatkan, bilangan anggota perlu ditambah, penggunaan teknologi moden sama ada drone dan sebagainya perlu dipertingkatkan. Di samping itu, Jabatan Alam Sekitar juga bukan hanya agensi penguatkuasa, tapi kalau boleh kita nak dia juga terlibat sama dalam mendidik masyarakat ke arah macam mana untuk menjaga alam sekitar. Ya. Di samping itu, beberapa pihak lain yang kita lah termasuk MGTC sendiri, di mana antara perkara yang kita usahakan supaya jenama mai hijau itu dapat betul-betul dimanfaatkan. Kalau sebagai contoh, saya dalam pertemuan dengan pihak MTTC, saya lihat bahawa kalau logo Sirim sebagai contoh menjadi satu jenama yang memang orang akan patuhi, mai hijau juga sebenarnya berperanan ke arah itu. Kita boleh laksanakan usaha bagaimana jenama mai hijau ni menjadi suatu jenama yang orang cari dan orang mesti ikut. Ya, jadi sehubungan dengan itu, beberapa yang kita namakan sebagai code of practice yang kita laksanakan di peringkat perundingan perbincangan akan insya-Allah akan selesai dalam tahun 2021 tahun ini, di mana ada beberapa aspek yang saya mungkin boleh ketengahkan sini, termasuklah kita code of practice untuk dilaksanakan di peringkat MGTC
termasuk NRW, apa code and practice dia, grey water, yang kita tahu bahawa industri kumbahan ini menghasilkan air kumbahan yang cukup banyak tapi dilepaskan ke sungai. Sayang, kita dah tapis, kita dah habis berjuta ringgit untuk proses tersebut, dan air ini sebenarnya boleh kita manfaatkan. Dia di antara kena ada code and practice dia. Taps kita akui bahawa perlu banyakkan tap, tapi apa code and practice dia ini akan disiap. Kita masuklah tentang industri pelumbungan, pembalakan, peladangan dan sebagainya. Dan ini akan kita susun. Jadi aspek yang pertama ialah aspek alam sekitar. Yang kedua tentang sektor air yang jadi unsur kedua dalam kementerian. Saya tengok alhamdulillah perjalanan sangat baik yang telah dibuat bersama ini, pencapaian dan sebagainya. Cuma ada beberapa elemen yang saya fikir perlu kita tambah baik, termasuklah bagaimana untuk kita tingkatkan bekal air kepada seluruh masyarakat. Di peringkat ini kita ada dua aspek. Satu, kawasan yang dapat liputan air bersih daripada operator-operator air negeri-negeri. Yang kedua, kawasan yang di luar daripada liputan, kawasan-kawasan pedalaman, masyarakat orang asal yang terpisah daripada paip utama. Jadi kita buat program wakaf air sebagai contoh alternatif. Bagaimana untuk kita bantu masyarakat luar bandar yang asing ni, yang jauh daripada sumber utama dan tidak ekonomik untuk dibuat sistem perpaipan dan sebagainya. Jadi kita kena pasti dan kita akan laksanakan. Alhamdulillah kita dah mula pun 5 buah kampung yang kita buat melalui projek wakaf air kita. Itu di antara apa yang boleh saya sebutlah sebagai sepanjang tahun lepas. Okey, YB. Tadi mungkin ada perancangan untuk tahun ini juga dalam apa yang YB huraikan tadi, tapi mungkin sekiranya YB diberi kesempatan untuk dapat memimpin lagi KASA dalam tempoh sepanjang tahun ini, apakah perkara yang YB ingin lakukan dengan kadar segera? Mungkin ada isu-isu yang boleh ditangani dalam kadar segera ataupun dalam masa terdekat. Ya, pertama sekali bila berlaku pencemaran, baru ni pencemaran sungai, saya tengok loji-loji kita pasal ditutup, khusus di Selangor, banyak kali. Macam mana penyelesaian kita? Dan saya duduk bersama dengan pegawai-pegawai saya, kita bincang apa boleh kita buat dan kenapa isu ni berlaku. Pertama, penguatkuasaan, okey, kita tingkatkan penguatkuasaan dan sebagainya. Tapi di waktu yang sama, boleh tak kita cuba bila berlaku pencemaran begini, penduduk, pengguna tidak akan terhenti sumber air. Puncanya ialah bila kita hanya mengambil satu sumber, dan selagi sumber itu tercemar, sungai itu tercemar, selagi itulah logik kita ada operasi. Jadi saya fikir bahawa kita perlu adakan taps, takungan air pinggiran sungai, antarakannya tap ini sebagai alternatif. Bila sumber utama kita tercemar, kita ada sumber alternatif supaya air tidak terhenti, penduduk akan terus dapat bekal air. Jadi kita perlu bina taps. Mungkin, dan ini sedang kita rancangkan untuk di peringkat Selangor. Penguatkuasaan perlu, undang-undang yang ada mungkin perlu semak balik. Saya sebut tadi, compound 2,000 sangat rendah, denda 10,000 sangat rendah. Jadi kita sedang global dan ini perlu segerakan. InsyaAllah kita harapkan kita dapat laksanakan segera supaya undang-undang dapat kita tingkat denda sampai 10 juta ringgit. Dan ada yang kesalahan yang terpaksa ditanggung oleh mereka yang melakukan pencemaran. Sebagai contoh, yang bila loji air terhenti, operator air terpaksa sediakan lori untuk bekalkan air pada penduduk. Kos ni ditanggung oleh operator air. Pencemaran dibawa oleh satu pihak, kita denda dia, tetapi undang-undang perlu supaya dia juga menanggung kos yang ditanggung oleh operator air akibat pencemaran yang dia buat. Dan saya tengok ini di antara usaha kita, di mana akta-akta perlu disemak, dipindah, diperbaiki. Yang kedua, penguatkuasaan agensi. Yang agak urgent juga di peringkat ini ialah bagaimana untuk kita memastikan, sebab kita ada pelaporan kepada PBB tentang pelaporan kita dalam komitmen kita kepada badan antarabangsa, dan kita setiap tahun kita buat pelaporan tersebut. Sebab sejauh mana mitigasi dan adaptasi kita dapat kita buat supaya isu-isu yang melibatkan komitmen kita dapat kita pertahankan. Contohnya isu kepanasan global, dan kita telah pembunding dengan berpihak supaya kita kena ada, kita sekarang negara bangun, hutan kita terpaksa kita tebang untuk keperluan, tapi isu ialah bagaimana untuk semua pihak itu mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Jadi kita kena ada yang seperti kod etika, bagaimana untuk
pembalakan, bagaimana untuk peladangan. Contoh Mosangking, Ya. beribu-ribu hektar dan efek pada alam sekitar sangat besar. Kita nak sekat mungkin ada keperluan, tapi yang penting ialah mematuhi. Jadi yang agak urgent, di samping yang last sekali yang urgent ialah keperluan air. Jadi mungkin kena mempertingkatkan garis panduan itu sendiri untuk setiap aktiviti yang dilakukan. Kerana untuk hentikan tu mungkin susah sebab tak boleh, macam YB cakap lah, keperluan. Ada keperluan. Jadi YB, namanya tu pasal isu air tadi ya. Saya difahamkan YB baru pulang dari Kelantan baru-baru ini, dan saya ingin memetik kenyataan YB di mana KASA akan meneliti permohonan berjumlah RM1.7 bilion daripada syarikat air Kelantan Sendian Berhad untuk menyelesaikan isu air di negeri tersebut. Mungkin YB boleh terangkan apakah sebenarnya masalah utama yang berlaku dan apakah solusi tuntas ataupun solusi secara menyeluruh yang akan boleh dibuat di Kelantan ini. Baik, pertama sekali saya ke Kelantan kadang-kadang kerana saya balik ke kawasan saya. Mungkin orang tengok kenapa banyak di Kelantan. Sebenarnya memang kawasan saya kawasan Kubang Krian, Parlimen Kubang Krian. Saya balik dengan tantung jawab sebut. Tapi biasanya sampai saya balik melawat kawasan, saya akan adakan pertemuan dengan agensi KASA di peringkat negeri. Isu di Kelantan ni mungkin berkala di Kelantan berbeza dengan negeri lain. Negeri lain ialah dia bermasalah mungkin pada sumber air yang tak cukup pada musim-musim tertentu. Tapi di Kelantan ialah masalah utama ialah penduduk tak dapat bekal air. Walaupun tanpa apa-apa musim. Tanpa musim pun, walaupun musim bak sekalipun. Jadi penduduk tak dapat bekal air. Jadi bila kita cek apa punca besarnya, pertama sekali kita harus akui bahawa hampir 50% berlaku NRW, non-revenue water ni, di mana pipe-pipe lama, kebocoran dan sebagainya. Itu perlu saya kena pasti ada 4 utama yang dimohon 1.7 bilion untuk, saya kata di peringkat kementerian kita akan teliti, bukan saja Kelantan, semua negeri yang buat permohonan kita akan teliti dan kita akan beri perhatian. Ada 4 elemen yang saya rasa antara isu besar. Yang pertama sekali ialah NRW yang besar di Kelantan, bermana pipe-pipe yang lama 40 tahun, 45 tahun memang perlu sampai masa untuk ditukar. Kemudian bila kebocoran berlaku, walaupun kita tukar loji, kita naik taraf pump dan sebagainya, tak ada makna sebab kebocoran itu tetap akan berlaku. Jadi kita tukar dulu. Yang ini perlukan kos yang besar untuk penukaran pipe, dan saya telah bincang dengan Esko Kerajaan Kelantan yang kebetulan saya jumpa beliau, dan apa perancangan dia. Alhamdulillah kita ada 3 pendekatan untuk NRW, dan pendekatan 3 ni sedang diambil oleh Kerajaan Kelantan, di mana syarikat yang berasa dia ada modal, dia boleh pergi dengan Kerajaan Kelantan, syarikat air Kelantan untuk runding, dan dia berlaku buat perjanjian, dia akan tukar pipe. Sebagai contoh, katalah di Bandar Kota Baru, daerah Kota Baru, kutipan sekarang ni 10 juta katakanlah sebulan. Katalah contoh 10 juta sebulan atau 1 juta sebulan. Kebocoran hampir 50%. Kalau dia berjaya tukar semua, berarti pendapatan air mungkin hampir 2 juta sebulan. Berarti 1 juta sebulan lebihan itu sebagai bayaran kepada syarikat air. Ini antara mekanisme yang kita buat. Dan insya-Allah banyak syarikat yang berminat, dan mereka boleh terus dengan operator air negeri-negeri, bukan Kelantan sajalah, mana-mana tempat. Yang kedua ialah sumber air. Kita akui bahawa kadang-kadang kapasiti loji kita tak sampai target. Kenapa tak sampai target? Banyak faktor lah. Jadi kita perlu sampaikan target kapasiti loji kita. Yang ketiga ialah sistem agihan, di mana kita juga akui bahawa perlu dibuat satu penilaian kembali terhadap kaedah yang dibuat di peringkat negeri, agensi negeri sebagainya. Dan yang paling besar ialah kedudukan kewangan. Memang kita akui bahawa Kelantan perlukan kewangan, dan bila dimigrasi kepada kerajaan pusat, kita telah pun menghapuskan kira hutang dia, hutang air luar bandar dan sebagainya, tapi dia masih perlukan, sebab itu dia mohon 1.7 bilion untuk baik naik taraf air di Kelantan. Dan saya yakin perundingan di peringkat saya dengan Perdana Menteri dan MOF, kita harap apa yang diminta oleh Kerajaan Kelantan itu dapat kita pertimbangkan, insya-Allah. InsyaAllah, kerana mungkin ini permulaan ataupun langkah memula di negeri Kelantan, dan bila ada persetujuan, ada langkah-langkah yang memang terjalan, negeri-negeri lain juga boleh usulkan juga permohonan kita itu. Sikitlah saya nak tambah, kita ada isu di Melaka ialah isu sumber air
dan kita ada perancangan untuk kita pergantungan tidak hanya pada satu takungan ataupun satu punca, tapi kita akan wujudkan beberapa sumber-sumber dam ataupun taps takungan tambah air untuk bekal air. Di Langkawi kita ada masalah kebocoran paip utama yang selalu air, dan ini pun dalam proses untuk kita tingkatkan. Saya lihat juga beberapa buah negeri-negeri lain, termasuklah isu yang melibatkan Sabah Sarawak, walaupun Sabah Sarawak ini bukan kerajaan negeri, tapi biasanya kita pertimbang sangat itu permohonan mereka ni untuk meningkatkan bekal air. Boleh kita lihat Wabi, insyaAllah. Jadi Wabi, kita tahu hari ini agenda perubahan iklim sangat popular lah, sama ada di peringkat global maupun nasional. Dan KASA sendiri merupakan selaku peneraju utama dalam agenda perubahan iklim dan tenaga hijau di Malaysia. Mungkin Wabi boleh huraikan tentang pelan ataupun langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak kerajaan di ketika ini. Baik, kita pertama sekali bila kita lihat hal itu, saya nak ucap tahniah lah bila kita Perdana Menteri merangka tentang rancangan macam ke-12, walaupun belum dibawa, tapi kita tak bincang. Di antara teras utama ialah kehidupan ataupun budaya hijau yang kita laksanakan, di mana ada aspek-aspek yang diberi keutamaan kita. Pertama sekali, supaya penjimatan tenaga, penjimatan air dapat kita tingkatkan. Dan ini di antara usaha yang telah diambil oleh MJTC. Saya ucap tahniah lah, ada beberapa kaedah yang telah pun dibuat supaya penjimatan ini berlaku. Termasuklah kita nak supaya bangunan-bangunan kita tukar pada LED, contohnya lah, dan kita manfaatkan sumber air hujan untuk kegunaan. Kita gadget-gadget kita tukar supaya dia penjimatan elektrik, penjimatan air berlaku. Yang keduanya adalah aspek bila kita buat pelaporan, apakah elemen paling besar yang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar kita. Kita akui bahawa yang paling besar sekali ialah pengangkutan. Jadi bila pengangkutan, sekarang dunia sudah pergi ke arah macam mana untuk mengurangkan penggunaan petrol dan diesel, dan mula bergerak ke arah kenderaan elektrik. Jadi kita pun sedang kena bergerak ke arah itu, sebab kalau tidak kita ketinggalan. Alhamdulillah kerajaan telah ada perancangan sebenarnya supaya diesel Euro 5 saja yang kita benarkan untuk masa depan. Ini di antara usaha yang sedang dibuat. Di samping itu, saya tengok di bawah MJTC kita ada beberapa langkah-langkah yang telah kita ambil, termasuklah projek Masjid Hijau sebagai contoh, atau rumah ibadah hijau, di mana kerajaan mengiktiraf mana-mana institusi agama yang berjaya mencapai piawaian yang dikategorikan sebagai rumah ibadah hijau. Termasuklah penggunaan solarnya, penggunaan kawasan yang termasuklah kawasan pengumpulan minyak masak yang terpakai. Banyaklah perkara-perkara yang dibuat di peringkat Masjid Hijau ni. Saya tengok satu inisiatif yang sangat baik, dan saya peribadi saya menerima banyak permohonan daripada masjid-masjid untuk mereka juga terlibat sama dalam program Masjid Hijau. Yang ketiga, kita ada program besar pada hujung tahun ni, insya-Allah, asal tahun lepas, iaitu kita ada suatu Expo Dubai yang akan kita buat. Expo ni satu medan yang paling besar di bawah MJTC yang diamanahkan sebagai agensi pelaksana, dan saya fikir ini antara ruang kita supaya semua elemen-elemen mitigasi dan adaptasi iklim kita dapat kita pahami dan kita tunjukkan. Selain pada komitmen kita itu normal lah, kita akan hadir pada bulan November, insya-Allah, dan itu kita akan bentanglah apa yang kita sedang buat dan rangka kita sebagai komitmen. Dan akhir sekali yang saya nak sebut dalam usaha untuk mencapai ini ialah bagaimana jenama kita ini, jenama Mai Hijau, saya sebut jenama Mai Hijau tu bukan sekadar dia menjadi satu jenama yang kita nak orang mesti mematuhi. Contoh kalau jenama halal, orang akan cari. Sirim, orang akan cari. Sekarang kita nak supaya semua barang elektrik yang tak dapat jenama Mai Hijau, dia tak dapat benefit. Contohnya penguacian cukai dan sebagainya. Kalau ini dapat kita tingkatkan, saya fikir alhamdulillah seluruh agensi akan melihat kepada kehidupan lestari ini sebagai satu komitmen kita kepada dunia seluruhnya, insya-Allah. InsyaAllah, betul. Dan apa yang kita dapat lihat sekarang,
pencemaran perubahan iklim sebenarnya dah agak nampak, dah agak Ya. ketara di negara kita. Contohnya banjir yang tiba-tiba datang, Ya. hujan lebat dan panas kemarau, dia datang bersilih ganti ya. YB, jadi mungkin YB terakhir sekali, mungkin YB boleh kongsikan nasihat ataupun saranan kepada mereka di luar sana, terutama kepada golongan muda, bagaimana mereka sentiasa mengamalkan gaya hidup hijau dan dalam menjaga ataupun memelihara kelestarian alam di Malaysia, terutama YB dalam musim pandemik ini. Ya. So ucap terima kasih sebanyak semua usaha yang boleh kita buat. Sebenarnya semua pihak mesti bergerak ke arah usaha ini, bukan hanya agensi. Saya sebut dalam satu program pagi bersama dengan warga kasar. Contoh yang paling besar ialah bagaimana kita boleh menyumbang. Contohnya, kalau kita lihat sekarang ni, isu kita ialah isu bagaimana untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Pencemaran, kadang-kadang kita sebutlah, kalau kita rasa malu bila kita pergi pasar malam, besoknya kita tengok penuh sampah sarap kan. Kenapa ini boleh berlaku negara kita? Takkan sikap kita tengok kita ada orang mesin tebu di situ, dia jual, kemudian di situlah dia buang hampah tebunya. Saya fikir apa yang sedang berlaku sebenarnya? Ada orang kadang-kadang buang plastik. Kita dalam usaha untuk mengurangkan penggunaan sifat plastik sekali guna ni. Dan kita mesti bergerak ke arah itu. Kita kena didik masyarakat kita. Dan kita, kementerian kita boleh buat bincang dengan kajian tempatan untuk naikkan kos. Di Pulau Pinang satu plastik RM1 sekarang. Dulu 20 sen. Dulu 20 sen. 20 sen tu sekarang ni RM1. Ya. Dan negeri-negeri lain sebenarnya bergerak ke arah bagaimana untuk tujuan kita bukan nak collect duit sangat. Tujuan kita supaya kalau boleh kita tak nak penggunaan plastik ini, semua orang guna. Akhirnya kita tengok bila berlaku banjir kilat, bila berlaku banjir kilat, kita cek apa puncanya, plastik dibuang kata-kata. Dan laut kita antara laut yang cemar. Ya, bila saya tengok kambing, lembu yang kita sembelih bila musim-musim perayaan contohnya, ada plastik dalam perut dia. Saya tak boleh fikir macam mana. Ada penyu yang mati bila kita belah, tengok ada plastik dalam perut dia. Jadi kita kena usaha. Jadi oleh kerana itu, pertama penjimatan air kita perlu buat. Di Malaysia ni kadang-kadang kita mandi sebab kita mewah air. Air pula murah, kita mandi pun sepuas-puasnya. Nak basuh kereta pun kita guna air bersih. Nak siram pokok pun, padahal siram pokok air hujan pun kita boleh guna. Tapi semua kita guna air pipe yang mahal tu. Tapi oleh kerana nilai itu mahal dalam konteks nak mendapat, kita tengok air jernih, tapi nak dapat sejernih ini air ni, berapa kos dia, sangat mahal. Proses dia daripada air yang keruh kita tapis sampai jernih kita boleh minum. Nak dapat air begini, tapi bayangkan air sebegini baik kita basuh kereta. Air sebegini baik kita buat siram pokok. Padahal siram pokok tu dengan air hujan, dengan air biasa pun boleh. Pasal apa? Kerana kita rasa air murah sebagainya. Ada paip-paip di rumah kita yang bocor. Ada kita biar je. Kadang-kadang bertahun kita biar. Bocor tu mungkin sikit lah, setitik, 2 titik. Tapi kalau kita tadah satu berdi, pagi besok melimpah berdi tu. Bayangkan itu satu malam. Dan berapa tahun dah paip tu bocor. Tukar paip RM3.5, RM4 saja. Jadi kita nak fikir ke arah itulah semua pihak. Yang kedua, mari kita berusaha ke arah jaga. Kalau boleh kita sumbang. Sekarang Gajah letakkan 1 juta pokok. Nak tanam 1 juta pokok, nak hijaukan. Alhamdulillah, ni usaha kita lah insya-Allah. Supaya negara kita termasuk negara yang memberi keutamaan kepada kelestarian alam sekitar dan penjagaannya. Dan mudah-mudahan usaha kita ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Insya-Allah. Sebab sebenarnya boleh bermula daripada rumah. Tak semestinya dalam konteks yang besar. Daripada sebuah keluarga pun dah boleh mula kan? Betul. Baby, terima kasih kerana sudi bersama Green Talk pada hari ini. Sebab sudi luangkan masa dan berkongsi banyak sangat maklumat pada hari ini. Jadi untuk penonton Green Talk yang mungkin terlepas untuk menyaksikan siaran untuk hari ini, anda boleh saksikan siaran ulangan di saluran rasmi Facebook MGTC dan juga saluran rasmi Facebook Kementerian Alam Sekitar dan Air dan juga YouTube rasmi MGTC Live. Jadi sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang insya-Allah dalam Green Talk. Assalamualaikum dan salam hormat.